Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Cikgu Hafiz. Jadi ini kita teruskan lagi sukatan serakan data tak terkumpul bab 8 matematik tingkatan 4. Untuk video hari ini kita akan jawab soalan nombor 5 ni, yang mana soalan nombor 5 ni nanti kita diberi satu set data. Ini set data yang asal. Kenapa cikgu sebut yang asal? Sebab nanti daripada set data yang asal ni, dia minta kita kirakan julat antara kuartil dan juga variance. Selepas daripada itu, dia kata dia akan masukkan satu nombor baru ke dalam set data yang asal ni, yang B ni. Jika skor 6 dimasukkan, so dia akan bawa masuk nombor 6 ke dalam set data asal ni, dan diminta kita kirakan semula apakah julat antara kuartil dan variance yang baru selepas nombor 6 tu dibawa masuk. Jadi kita buat satu persatu. Okay, so kamu akan nampaklah perubahan yang berlaku ke atas julat antara kuartil yang lama dan yang baru. Begitu juga variance yang lama dengan variance yang baru. Yang baru tu makna kata selepas nombor 6 ni dibawa masuk lah. Okay, untuk yang A, hitung julat antara kuartil dan variance. Okey, ini maksud dia sebelum nombor 6 ni dibawa masuk ya. Okey, jadi jom kita buat sama-sama. Okey, kita ada 2, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Bila diminta julat antara kuartil, cikgu pesan apa? Susun dalam tertib menaik. Okey, cikgu tulis dia balik Dekat sini dia dah susun dalam tertib menaik, cuma cikgu tulis semula lah. 2, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Okey. Untuk julat antara kuartil, kita tahu ianya adalah perbezaan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Tapi sebelum kita nak cari kuartil pertama dengan kuartil ketiga, kita kena tentukan apa? Median. Median adalah nombor yang duduk kat tengah-tengah sekali. Jadi kalau kita perhatikan, kita bahagikan sama rata kiri dan kanan, kita akan dapati nombor yang duduk kat tengah-tengah adalah di sini, iaitu di antara 8 dan 9. Okey, lepas kita dah tentukan mana median dia, barulah kita boleh cari mana kita punya kuartil pertama. Kuartil pertama, kedudukan dia adalah di antara nombor-nombor sebelum nombor median. Dia tak termasuk nombor median ni. Makna kata dia mesti sebelum daripada nombor median. Okey, perhatikan bracket yang cikgu buat. Dan kuartil pertama itu akan berada dekat tengah-tengah dalam bracket ni. Okey, jadi kalau kat tengah-tengah, dia mesti berada di antara 5 dan 8. Antara 5 dengan 8 ni, apa nombor dia? Senang je. Memandangkan dia berada di antara 5 dan 8, jadi kamu jumlahkan 5 dan 8 ni, kemudian kamu bahagikan dengan 2. Okey, so kamu akan dapat 8 tambah 5, 13. 13 bahagi dengan 2, kamu akan dapat, salah mod pula. Okey, 13 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 6.5. Okey, ini kita punya kuartil pertama. Okey, seterusnya kuartil ketiga. Kuartil ketiga, kedudukan dia mestilah di antara nombor-nombor selepas nombor median. Nampak bracket cikgu tak sentuh pun yang median ni, sebab dia mesti selepas nombor median tu. Dan dia mesti duduk tengah-tengah lah dalam bracket ni. Okey, jadi di antara 9, 10, 10, 10 duduk kat tengah-tengah, ia adalah mestilah di antara 10 dan 10 ni. Okey, kalau macam ni kamu tekan je lah kalkulator, 10 tambah dengan 10 bahagi dengan 2. So kamu akan dapat 10 jugalah balik. Jadi ini kita punya kuartil ketiga. Okey, dia minta julat antara kuartil, betul? Julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga kita tadi 10, kuartil pertama kita tadi 6.5. Jadi kita tolakkan je lah. 10 tolak dengan 6.5. 10 tolak dengan 6.5, kita akan dapat 3.5. Okey, ni kita punya julat antara kuartil. Seterusnya dia minta kita cari variance. Okey, variance nak pakai rumus yang mana? Jumlah fx kuasa 2 ke ataupun jumlah x kuasa 2? Cuba fikir. Jawapan dia adalah jumlah x kuasa 2, sebab kita bukan buat based on table, betul tak? Kita buat berdasarkan siri data yang macam ni. Okey, jadi rumus tu kena pandai. Bila nak guna rumus ni untuk keadaan macam mana? Bila nak guna rumus ni, keadaan dia macam mana pula? Okey, jadi
apa tadi, variance. Okey. Rumus untuk variance bentuk siri data macam ni adalah, okey, jangan lupa simbol variance ada kuasa 2 macam tu. Okey. Jumlah X kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Okey, seperti biasa cikgu sangat sarankan untuk kita cari min dahulu, iaitu yang X palang ni. Okey. Nak cari min senang je lah. Jumlah X bahagi dengan N. Okey, kita dah tahu dah. X ni merujuk kepada semua nombor-nombor yang ada dekat data ni. Jadi kita just jumlahkan je lah. So kita ada 2, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Jumlahkan semua ni. Okey, sama-sama tekan kalkulator dengan cikgu. So dia akan jadi 2 tambah 5. Astaghfirullahaladzim, salah tekan. 2 tambah 5 tambah 8 dan 8 tambah 9 dan ada 3, 10. Okey, kita akan dapat 62 untuk jumlah X. Okay, bahagi dengan N. N merujuk kepada berapa bilangan nombor yang kita ada pada data tersebut. Jadi kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 bilangan data. Okey, 62 bahagikan dengan 8, kita akan dapat 7.75. Okey, ini kita punya min ya. So nanti bila kita buat variance, jangan lupalah min ni kita kena kuasa 2 kan. So 7.75 nanti kita kuasa 2 kan. Okey, kita lanjutkan semula dengan variance. Okey. Okey. Untuk variance ni dia kata apa? Jumlah X kuasa 2. Jumlah X kuasa 2. X ni kita dah tahu dah, iaitu nombor-nombor yang ada pada data ni. Cuma kali ni kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2 sampailah 10 kuasa 2. Jom kita buat yang tu Okey, 2 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2 sekali lagi, dan yang terakhir pun 10 kuasa 2. Okey, kita akan dapat 538. Okey, 538. Ingat 538 ni untuk 538 ni untuk yang jumlah X kuasa 2 ni. Okey, bahagi dengan N. N tak berubah lah. N merujuk kepada berapa bilangan data. Kita dah kira tadi ada 8. Okey, kita tolakkan dengan min kuasa 2. Min kita dah cari iaitu 7.75. Jadi tolak dengan 7.75 kuasa 2. Dia akan jadi macam ni. Okey. So dekat sini kalkulator je lah. 538 bahagi dengan 8. Tolakkan dengan 7.75 kuasa 2. Kita akan dapat 7.1 9. Tak apalah cikgu. Kali ni cikgu nak pundahkan kepada 3 titik perpuluhan. So dia akan jadi 7.188. Okey, so ini kita punya variance. Okey, dan yang tadi yang kita dapat 3.5 ni kita punya julat antara kuartil. Okey, ingat julat antara kuartil dan juga variance yang kita baru dapat ni, ini sebelum nombor 6 tu dibawa masuk. So sekarang kita akan proses pula dengan soalan yang B, yang mana dia kata kali ni skor 6 dibawa masuk ke dalam data ini. Jadi kita susun balik kita punya siri data ni, dia akan jadi macam ni. Okey, cikgu guna pen biru pula. Okey, kali ni set data kita akan jadi 2, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 10 dan 10. Okey, nampak tak? Kali ni dah ada dah nombor 6 kat data kita ni. Okey, sama juga kita diminta untuk kirakan julat antara kuartil yang baru dan variance yang baru. Okey. Julat antara kuartil beza antara kuartil ketiga dan kuartil pertama, tapi sebelum tu kita tentukan di mana kita punya median. Okey, kalau kita bahagikan sama rata kiri dan kanan, kita akan dapati nombor 8 ni. Okey, nombor 8 ni adalah kita punya median. Okey. Lepas dah tentukan mana kita punya median, barulah kita boleh cari mana kita punya kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil pertama, kedudukan dia mestilah antara nombor-nombor sebelum nombor median. Jadi hati-hati bila buat bracket tu.
Dan dia mesti duduk kat tengah-tengah. Dalam bracket ni dia duduk kat tengah-tengah sekali. Jadi kalau kat tengah-tengah mestilah kat sini, iaitu di antara 5 dan 6. Jadi kalau di antara 5 dan 6, kamu buat je lah 5 tambah dengan 6, kamu bahagikan dengan 2. So kamu akan dapat 5/5. Ini kita punya kuartil pertama. Okey, seterusnya kita punya kuartil ketiga. Kuartil ketiga kita adalah di antara nombor-nombor selepas nombor median. Nampak? Selepas nombor median. Ni median kita, so dia mesti lepas nombor median, iaitu daripada 9 sampai 10 yang ni. Dan sama jugalah dia duduk kat tengah-tengah dalam bracket ni. Dan kalau kat tengah-tengah dia mesti duduk kat sini. Okay. So kamu tekanlah kalkulator 10 tambah dengan 10. Kemudian kamu bahagikan dengan 2. Kamu akan dapat 10 balik. Okay. Jadi 10 ni adalah kita punya kuartil ketiga. Okey, sekarang kita dah boleh cari kita punya julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil kita beza antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Tolakkan je lah 10. Okey, 10 ni kita punya kuartil ketiga. Tolakkan dengan 5/5. Kuartil pertama kita kan. Okey, jadi 10 tolakkan dengan 5/5, kita akan dapat 4/5. Okey, ini julat antara kuartil kita yang baru. Julat antara kuartil yang baru. Kalau kamu perhatikan, kita punya julat antara kuartil yang asal tadi, sebelum nombor 6 tu dibawa masuk adalah 3/5. Jadi dekat sini, apa yang kita dapat simpulkan, apabila suatu nombor baru dibawa masuk ke dalam satu set data yang asal, maka julat antara kuartil dia berlaku perubahan lah. Dekat sini berlaku peningkatan. Okey. Seterusnya kita cari pula kita punya variance. Okey, variance. Okey. Cikgu tulis balik simbol dia. Cikgu rasa kamu pun dah tahu dah. Saja je lah kan. Supaya kita tak buat silap. Okey. Jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak dengan min kuasa 2. Okey. Mula-mula sekali cikgu galakkan buat apa? Ya, kita akan buat min dahulu. Okey, tadi min untuk data yang asal. Okey, kejap Okey, min sama dengan jumlah X bahagi dengan N. Okey, kalau tadi jumlah X untuk data yang asal, iaitu sebelum nombor 6 tu dibawa masuk, kita dah kira dah, iaitu sama dengan 62. Betul tak? Itu sebelum nombor 6 tu dibawa masuk. Ni jumlah X, jumlah nombor-nombor yang ada kat dalam tu 62. Okey, sekarang ni bila 6 dibawa masuk, kita tambah je lah dengan 6. 62 tambahkan dengan 6 sebab nombor 6 dibawa masuk kan. Jadi 62 tambahkan dengan 6. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Okey, 62 tambah dengan 6. 62 ni daripada nombor-nombor set data asal tadi. Cuma sekarang sebab dah tambah dengan 6 kan. So kita tambahkan dengan 6. Okey, bahagi dengan N. Okey, N kita tadi untuk yang asal tadi adalah sama dengan 8. Kan, bilangan nombor ada 8. Cuma sekarang ni bila nombor 6 dah dibawa masuk, bilangan nombor kita yang ada pada data tu sekarang bukan lagi 8, dah jadi 9. Bertambah 1, betul tak? Okey. Jadi min kita akan jadi 62 tambah 6, 68. 68 bahagi dengan 9, 7.556. Okey, ini min kita So nanti kita akan kuasa 2 kan lah bila kita buat kat variance nanti. Okey, sekarang kita proceed dengan kita punya variance. Okey, untuk variance kita punya rumus adalah jumlah X kuasa 2. Okey, jumlah X kuasa 2 kalau ikutkan kita punya yang data asal tadi, kita dah kira dah jumlah X kuasa 2 kita adalah 538. Sekarang ni nombor 6 dah dibawa masuk. Jadi kita cuma belum tambahkan lagi dengan 6 kuasa 2. Kenapa 6 kuasa 2? Sebab dia kata jumlah X kuasa 2 kan. So apa yang berlaku dekat sini adalah 538 ni kita tambahkan dengan 6 kuasa 2. Okay, kita buat macam ni. Okay, kita bahagikan dengan N. Betul tak rumus dia? Okay, jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N. N ni kita dah tahu dah sama dengan 9. Yang asal tadi 8 sebab nombor 6 dah buat masuk jadi 9 kan. Okay, tolakkan dengan min kuasa 2. Okay, min kita yang baru kita dah kira dah 7.556. Cuma jangan lupalah kita kena kuasa 2 kan. 7.556 kuasa 2. Okay.
So dekat sini 538 tambahkan dengan 6 kuasa 2, kita akan dapat 574. Okey. Bahagi dengan 9 tolak dengan 7.556 kuasa 2. Okey, kalkulator je lah kat sini. Okey, 574 bahagi dengan 9 tolakkan dengan 7.556 kuasa 2. Kita akan dapat 6.685. Okey, dah siap. Ini kita punya variance yang baru, iaitu selepas nombor 6 tu dibuat masuk dalam set data yang asal tadi. Okey, manakala kita punya variance yang lama adalah 7.188. Kalau kita perhatikan, kita punya julat antara kuartil berlakunya peningkatan bila nombor 6 tu dibuat masuk. Tapi bila kita tengok kita punya variance, okay, variance asal kita 7.188, yang baru 6.685. So untuk variance berlaku pula penurunan terhadap nilai variance lah. Okay, jadi kamu sini dapat lihat lah kesan dan perubahan yang berlaku apabila suatu nombor yang baru dimasukkan ke dalam suatu set data.